Betul ke surat kuning kan? Pink kan? Jadi kira macam aku janjilah. Kalau macam aku janji, kalau kita yang ada ke kementerian tu, kita tidak menyebarkan apa yang kita dapat, apa yang kita buat. Maksudnya macam saya pernah buat DSKP, jadi kita tidak menyebar-nyebarkan DSKP itu selagi dia tidak difinaliskan. Untuk Safe From Harm, dia antaranya dia akan menjaga kerahsiaan maklumat dalam aduan dan siasatan. Lepas tu memberi perlindungan maklumat yang diperolehi dalam melaksanakan tugas dan tidak membocorkan butiran aduan hasil siasatan kepada pihak ketiga. Okay, dia ada tanda tangan, dia ada nama. Ini adalah antara aku janji yang ada dalam borang tersebut. Dan borang ini akan disimpan di negeri kepada kalau puan-puan SC, ASC dan DC, borang ini akan disimpan oleh negeri. Untuk ADC akan disimpan di daerah. Betul, Doktor? Okay. Itu adalah flow dia. Dia punya rank dia kepada ahli majlis. Tengok ahli majlis mana. Kalau ahli majlis daerah akan pegang. Kalau ahli majlis negeri akan disimpan oleh negeri. Okay, kalau apa-apa sebarang tuntutan lepas tu, kita akan keluarkanlah surat-surat ni. Okay? Next. Flowchart. Okay, ini adalah flowchart aduan cara membuat laporan kejadian. Pertama sekali tertuduh akan membuat laporan. Ya. Tadi orang lagi. Orang tu membuat masa. Sorry, sambil bercakap makan. Orang tadi digunakan semasa menerima aduan atau semasa dia memulakan tugas dalam majlis ataupun sepanjang dia tempoh bertugas. Orang aku janji kan? Yang boleh bentang, yang kemudian belum ni. Okey, saya terjawab ya. Orang aku janji ni anda sudah dilatih dalam kursus selamat daripada bahaya. Dari masa ni lah kita nak simpan dia. Bermula daripada ni? Ya. Sampai tempoh perkhidmatan? Sampai ke akhirat. Akhirat terus. Dia buat apa lah? Okey? Kenapa? Sekali je lah. Selagi Untuk you all. yang selagi dia menjadi seorang. Ya. Kenapa? Yang ini adalah orang aku janji supaya membantu kita. Anda dah tahu tugas anda. Okey? Dan yang kedua tu, apabila surat aku janji ni sign, anda ada tugas lebih, tanggungjawab lebih, okey, knowledge yang lebih. Ini disebabkan ramai orang tak faham apa dia selamat daripada bahaya. Sekarang dia akan tukar lagi dia punya konsep yang terkini. Saya bagi yang terkini sebab saya selalu update daripada version. Yang terkini adalah safeguarding in scouting, keselamatan dalam penangkapan. Dia akan merangkumi semua daripada selamat daripada bahaya hingga ke pengurusan risiko. Semua benda-benda asalkan kita mengadakan aktiviti selamat untuk semua orang, bukan sahaja untuk budak, bukan dihala tuju kepada budak, tetapi untuk semua orang. Okey, bukan malang ya. You are very lucky sebab anda adalah kursus pertama di Malaysia dianjurkan di negeri Selangor. Ini nak mengatasi Selangor, tak boleh. Saya orang Selangor. Hidup Selangor. Apapun Selangor kena jalan. Kita maaf. Selalu Penang nak jalankan dulu ya. Selalu dia nak apply. Kita nak tahu. Okay. Mohon maaflah siapa yang daripada Penang sini. Saya bukannya nak adakan dia punya ketepian, tetapi ini memang selalunya berlaku. So, saya balik kepada korang ni. Zarul akan explain. Lepas tu kita akan ada senario yang akan diberi kepada anda. Anda baca, anda
proses dalam tim. Lepas tu anda kena keluarkan apa tindakan anda. Dalam grup anda. Maksudnya apabila anda menghadapi masalah tersebut atau bertemu dengan aduan, apa yang anda akan buat? Sekarang di Malaysia, ramai orang adalah dimaksudkan dia educated. Sikit-sikit benda ni akan keluar. Kadun kesiksaan, akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017, semua ni akan keluar. Kalau saya dapat beli benda ni, bukannya sebab isteri saya keluar. Kalau saya boleh beli benda ni, sesiapa pun akan dapat. Jadi kita semua orang bumi, orang atasan DPM ketakluk kepada apa? Ketakluk kepada apa? Klinik. Dibuka kepada apa? Tahu? Undang-undang. Okay. Kenapa kita minta orang muda yang memang diiktiraf, dipanggil di bar finals dan sekarang tengah praktis dekat law firm bersama orang yang bekerja di mahkamah, nasib PPM Negeri Selangor. Ada orang-orang ini. Sebab mereka yang akan bantu kita. Dia adalah sokongan kita supaya apa yang terjadi kepada anda di negeri dan di daerah, kita tahu apa yang kita nak buat. Sebelum ni saya nak tanya dulu. Sorry saya hampir. Sebelum ni saya nak tanya dulu. Adakah anda tahu apa yang anda akan buat apabila menghadapi satu aduan seksual dalam perkhidmatan? Tahu tak? Tahu tak nak buat apa? Be honest. Tak tahu. Saya pun tak tahu. Sehingga saya cari maklumat, ikut kursus, belajar. Hingga hari ini pun saya tengah belajar. Saya faham Cikgu Fatih sama juga. Sehingga hari ini dia bertukus-tukus nak adakan kursus ni, tahu tak? Disebabkan kita akan mengajukan Jamboree Malaysia yang akan datang di hujung tahun. Sebab bila kita tak ada knowledge, benda ni penting. Setuju tak? Setuju tak? Dah sarapan kan? Buatlah sikit. Saya bersemangat ni datang sebab Negeri Selangor jemput saya. Saya harap anda pun bersemangat seperti mana yang saya boleh buat supaya kita boleh meneruskan bukan demi kita tetapi demi anak-anak kita. Okay? So saya tak nak lecture. Saya beri peluang kepada Zarul untuk terangkan orang ni dengan sistem aduan yang kita dah mereka bentuk. Yang ini dibuat daripada pasukan latihan negara. Tim kita. Saya bukan kata tim saya, tim kita. Okey, teruskan. Terima kasih doktor. Seterusnya, mangsa tadi dia membuat aduan, pengadu membuat aduan. Lepas tu ini level mungkin budak, mungkin juga cikgu, tak mustahil. Okay. Seterusnya mengambil rekod aduan. Siapa yang mengambil rekod aduan? Ada idea? Kita ke? Kita tengok level mana kes ini berlaku. Kalau katalah kes ini berlaku di sekolah, adakah SC yang nak kena ambil aduan? Biasanya benda itu akan selesaikan dulu di peringkat sekolah. Okay? Kalau katalah ketika kes itu berlaku ketika perkemahan unit uniform sekolah. Sekolah ingat ada bersekolah. Siapa yang ambil aduan? Guru penangkap ke? Guru disiplin. Sebab unit uniform sekolah. Perkemahan unit uniform sekolah. Maksudnya level sekolah. Kecuali kalau katalah tiba-tiba kita buat perkemahan di daerah. Okey? Benda itu berlaku ketika perkemahan daerah.
jawatan kuasa State from Hub. Okey, jadi jawatan kuasa ini yang akan ambil aduan. Okey, lepas tu dia akan mencari bahan bukti, lepas tu akan cari saksi kejadian. Dalam arti kata lain, siasatan berlaku. Okey, level tu siasatan akan berlaku. Lepas tu dapatkan pengesahan saksi bertulis rekod video. Okey, yang terbaru tak juga sebenarnya bila kita nak mengambil rekod pelajar ataupun rekod siapa pun, kita kena dapatkan pengesahan dia yang kita nak ambil rekod ni, persetujuan dia sebab kita nak ambil rekod dia secara video. Kalau bertulis, kita tahu dia tulis kan. Okey, kalau budak tu macam sekolah saya, sekolah tak berapa nak bandar sangat, jadi budak dia pun boleh tahan ramai, darjah 5 pun masih tak boleh membaca. Dia ada kes lepas tu dia saya kata, Abi kau ni macam mana ni? Macam ni lah kata, okey, saya sekarang ni nak ambil video awak buat pengakuan sebab memang dia dah mengaku dah. Okey, masa buat siasatan pun ada 3 orang cikgu. Okey, cikgu betul kan dia dah mengaku? Betul. Okay, sekarang ni saya nak ambil rekod awak untuk siasatan, untuk bahan bukti. Boleh? Boleh, dia kata okey. Tulis nama dia pun, kalau katalah dia tengok name tag dia macam ni kan. Dia tengok name tag dia macam ni. Saya tu nampak urut balik, dia tulis macam tu lah. Jadi apa nak buat, itu je yang dia tahu, boleh je. Okay, kita tuliskan nama kelas, persetujuan dia lah. Lepas tu kita akan call mak ayah dia, bagi tahu kita dah buat siasatan dan anak puan dah mengaku macam mana. Kita cuma nak ambil rekod video ni sebagai bukti sahaja, bukan tindakan apa-apa, kita cuma amaran sahaja bagi budak ni. Mak ayah dia kata okey, kita akan mulakan rakaman untuk membuat bahan bukti. So, kalau benda lagi panjang, bila dah masuk balai, bila dah masuk ke peringkat yang lebih tinggi, dia akan jadi kita minta lah bahan-bahan bukti. Okey, lepas tu catatan kita sebagai yang tukang ambil kes dan apakah yang kita buat sepanjang macam semalam saya dah sebut, Puan Yati pun dah sebut 137. Okey, dia akan tanya, okey 137 apa cikgu buat? Jadi saya ceritalah apa saya buat, saya kena ada. Okey, kena pula macam sekolah saya SSDM, guru besar tak bagi isi kalau untuk kesalahan disiplin. Kalau ikut amalan baik tak apa, dia kata. Untuk SSDM tak boleh isi. Jadi bila PPD datang, dia tanya, kenapa SSDM untuk kesalahan disiplin ni kosong? Baik sangat ke budak sekolah ni? Dia kata, okey macam ni tuan, saya sebagai seorang guru tak ada saksi. Okey, semasa kita panggil saksi yang tertuduh, kita tak boleh terus marah tak? Kalau macam budak, kita tak boleh terus jatuh hukum. Tak boleh. Kita kena siasat dulu, tanya apa pula cerita dia punya part. Okey, next jalankan siasatan dalaman, buat pertimbangan bahan bukti yang diterima. Ingat tuan-tuan puan-puan, saya dah bagi sidang hari semalam, kena ada, bila buat siasatan tak boleh buat seorang-seorang. Bila panggil saksi, panggil orang yang tertuduh, panggil orang yang buat aduan, tak boleh buat seorang-seorang, kena ada partner. Okay, jadi saya ambil partner yang sama jenis, senang nak duduk sekali, duduk berdua pun tak ada masalah. Sama jadinya kan, senang nak sembang. Jadi kalau siasatan dia, saya akan cari partner saya tu. Okay, untuk seterusnya, kalau kes itu kes yang berat, okay, dia akan sambung ke polis lah. Seterusnya nasihat kepada pengadu. Itu kalau boleh selesai. Kalau macam kira kes saya jugalah, saya je kan, sebab saya yang ceramah pun. Okay, kes dia seorang budak perempuan, dia dengan sengaja memegang kemaluan budak lelaki. Bukan satu orang yang mengadu dengan saya, 7 orang. Yang tak mengadu ramai lagi. Okay, bila panggil mak ayah dia, kita dah siasat dah, memang dia mengaku apa semua. Okay, bila panggil mak ayah dia datanglah ke sekolah. Jadi yang menghadap mak ayah dia tu ada 4 orang. Saya, kaunseling,
sampai pukul 11 subuh. Sampai pukul 11 subuh tu lebih kurang dalam pukul 11.10 lah. Saya cakap, macam ni nak cik? Apa kata kalau kita panggil anak cik, hanya dia sendiri dapat. Panggil anak dia. Dari 11.20 anak dia datang. Okay. Guru besar ni yang tanya, betul tak kakak, cikgu buat macam ni, macam ni. Cikgu hanya sebenarnya, bukan cikgu marah dia pun. Kalau marah pun, kita setakat tinggi suara gitu je lah. Okay. Lepas tu, budak tu kata, memang dia mengaku dia mau tak. Lepas tu, mak ayah dia tak puas hati lah. Anak dia mengaku dia terus kan kalau kita naik kapal terbang, selamatkan diri anda dulu, baru selamatkan orang di sebelah anda, selamatkan diri sendiri. Apa-apa selamatkan diri sendiri. Okay, next, kalau katalah siasatan dalaman tak cukup bukti, dia akan naik ke atas mencari lagi bahan bukti. Okay. Untuk itu dia kena ambil keterangan siasatan dalaman. Okay, last tadi kalau kes berat, dia kena rujuk polis, laporan polis dan rujuk kaunseling. Itu maksudnya kes tu memang panjang lah. Kalau dah sampai ke pihak polis, memang kes tu akan panjang. Kalau rujuk kaunseling sekolah, okey lagi. Kalau kes tu kes cikgu, mungkin kalau rujuk kaunseling DPD, masih okey lagi. Okey. Next. Okey, ini adalah orang siasatan. Puan Tarul. Untuk ya. Tanya. Bab pengadu aduan. Bab pengadu buat aduan. Yang pertama, mengambil aduan dalam kes perkemahan di sekolah. Perkemahan mengangkap, kita kena kecilkan sebab dia boleh buat mengangkap di sekolah siapa yang seharusnya menerima aduan. Yang pertama. Yang kedua, kalau perkemahan unit beruniform yang bercampur-campur mengangkap sabit merah dan sebagainya, siapa yang menerima aduan itu di sekolah. Kemudian di daerah bagaimana? Siapa yang berotoriti untuk menerima, ataupun sebarang pemimpin boleh menerima, ataupun yang pemimpin dah menerima latihan sefaham. Begitu juga negeri. So kita nak supaya struktur itu tidak nanti semua ambil orang yang jadi isu tu dia kata rahsia, tapi akhirnya terbuka sebab dia akan menerima 3-4 orang yang menerima aduan. So nak tengok penerimaan aduan. Okey. Okey, terima kasih atas soalan. Kalau tadi kan perkemahan unit uniform sekolah, maksudnya level sekolah. Maksudnya sekolah lah yang akan ambil aduan. Bila level daerah, jadi sebelum mengadakan perkemahan, sepatutnya dia kena ada jawatan kuasa banyak kan, termasuk Sefaham. Jadi yang mengambil aduan adalah jawatan kuasa Sefaham. Jadi yang ini ramai-ramai khusus ni buat apa? Supaya tahu flow tu macam mana, apa nak buat kalau terjadi. Itu yang paling penting. Okey? Jawab saya. Kalau di sekolah kena berpimpin lah. Okey, saya bagi satu senario lagi. Sekarang budak tu pernah dinayakan atau dianiayakan, katakan. Dia datang ke pemimpin yang menjaga tapak perkemahan tersebut. Dia mengadu kepada pemimpin A. Okey, jadi pemimpin A itu adakah dia seorang yang menerima aduan? Adakah? Yes or no? Answer yes or no ni. Ya ke tidak? Yes kan? So dia penerima aduan yang pertama. Tak payah bertulis dulu sebab dia dengar. Dalam kepengangkapan kita ada lagi satu khusus yang kita akan anjurkan nanti. Bila saya dengan tim saya dapat dimasukkan listening gear. Dia benda yang baru tau, benda ni. So it's a new thing, listening gear. Siapa yang dilatih? Saya saja di Malaysia yang dilatih. Boleh bersih. Saya akan bawa benda ni dan latih anda semua nanti. Jangan bimbang. The time will come. Tetapi benda ni kena tahu dulu sebab anda semua DC, ADC ramai di kalangan anda. Betul? Dengan ASC. So, anda tahu tak tugas anda apa dia? Sekarang saya nak beritahu anda ada kuasa. Anda sebagai DC ada kuasa. Tahu tak di Asia Pasifik apa kekurangan kita?
Saya tanya, kekurangannya kita apa? Satu, bila kita dapat aduan, kita senyap. Ini memang fakta. Kita tak boleh macam ni lagi. Sebab saya dah kata, ibu bapa, orang luar, semua ada pendidikan. Sehingga anda nak kata, budak Grab pun, dia ada pendidikan. Dia boleh mencabar polis. Dia boleh mencabar pegawai JPJ. Betul tak, sahabat? Ya. Kalau kita masuk ke YouTube tu, cuba kaji sedikit semua YouTube recording tu. Sekarang kita terbuka kepada apa sahaja yang boleh diadu oleh orang ataupun dinyaya apa dia punya perkataan in English maksud dia you are frame macam cikgu tadi lah dia aniaya-kan, betul atau dituduh yang bukan-bukan. Agree or not? Yes or no? So we are open to that. Do you know what to do or not? You don't know kan? Okay, sekarang PPME benda ni memang baru tau. You are the first course khusus yang pertama kita jalankan di peringkat ini. Okay, maksud dia benda ni baru dirangka di Malaysia untuk mengagap. Di Pejabat Pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan dah ada benda ni dah. Memang dah ada benda. Okay. Tetapi kita sekarang nak praktikan di Makam. Okay, terima kasih doktor. Okay, seterusnya. Ini adalah orang aduan. Apabila menerima aduan, first tadi yang doktor cakap, orang yang pertama menerima aduan adalah orang yang berada di tapak perkhemahan. Betul? Dia terima aduan tu di sini dia lah. Maksudnya dia terima tanpa menulis. Dia boleh bawa budak ni pergi dekat Sewam Ham punya booth untuk buat laporan penulis. Tolong jangan diamkan. Macam semalam saya dah minta sesiapa yang ada Netflix boleh balik rumah nanti tengok Serenity Show balik. Sampai doktor pun macam pelik, pasal you nangis. Tengoklah macam kata, ni siapa yang buat ni? Binatang je yang buat. Binatang pun tak buat macam ni. Dia jual budak-budak tu tanpa rasa salah. Dia jual budak-budak menangkap. Dah rupa macam positif masing-masing. Macam sedih lah sebab kita as parent kita percaya tapi benda tu jadi. Dan bila dilaporkan dia senyapkan macam tu sahaja. Okay, tapi sekarang macam telah dinyatakan semua orang ada education, semua orang ada pengetahuan tentang sesuatu. Jadi kalau kita senyapkan, kalau dapat tahu kita senyapkan, kalau orang kata dia dah buat report sampai ke polis terus, memang no excuse lah. Memang tak ada esok pagimu lagi dah. Okey, ini adalah antara borang siasatan yang pertama. Maklumat asas perlu diisi, jenis kes, tarikh dan masa lokasi kejadian. Next, pihak yang terlibat dengan ni borang ni kita tak boleh nak tunjukkan orang ni untuk simpanan kita saja. Untuk orang-orang yang bakal menjaga Stay From Harm punya booth nanti. Siapa-siapa lah, apa-apa perkhemahan pun kena simpan. Okay, next, hubungan dengan kes yang dilaporkan. Contoh, saksi, mangsa, rakan, beberapa pemimpin. Kalau katalah kawan kita sesama cikgu, ada cikgu, bukan cikgu sekolah kita pun, cikgu sekolah lain yang pada saya berkelakuan tidak senonoh, kita boleh cakap dengan kawan kita tu, dia agak lawa lah pada orang lain, kan? Kasih kena macam Tuan Rosman tunjuk tadi, dia kena gangguan seksual pada saya perkataan. Pada saya macam global lah. Nampak macam mantap, baik, apa lagi. Perkataan ni, itulah macam. Jadi, kita kena, bukannya kita pergi dekat dia, benda tu biasa lah. No. Jangan jadikan benda itu biasa. Kita boleh cakap dengan kawan kita boleh buat report, bawa dia report. Next. Jadi kat situ hubungan dengan kes yang dilaporkan.
ada mangsa lain yang terlibat, nama-nama mereka yang kita terlibat bersama. Jadi kalau ada saksi pun lagi baik, kita boleh kembalikan sekali maklumat mangsa semua sekali, orang yang kena tuduh apa dia punya hubungan apa semua. Orang ni ada sangat banyak, total semua sekali ada berapa page? 70 page. Banyaklah bahagian yang perlu diisi. Sebelum kita edarkan tambahan sebelum semua orang boleh baca. Sebab lepas pada ni tuan-tuan kena isi orang-orang ni untuk kes yang diberi. Kalau bukti tu ada pada YouTube, TikTok, sebenarnya benda tu boleh download, betul? Untuk kita simpan. Sebab kadang-kadang bila kita dah report, alamak ada report lah, lepas tu dia akan delete. Jadi sebelum dia delete, kita download dulu. Okay? Lagi uraikan kesan perlakuan ini ke atas orang lain di tempat kerja atau dalam komuniti. Macam kes tadi lah, kalau macam dia punya perkataan tu dan ayat-ayat tu pada dia mungkin benda tu biasa, tapi orang yang menerima itu tidak rasa selesa, itu tidak diterima. Okay? Lagi okay, kejadian sebelum, semasa dan selepas, ciri-ciri kelakuan menceritakan membawa kepada kejadian. Okay, bila komunikasi, maklumat tentang kejadian yang diketahui, dia banyaklah penisi. Okay, banyak soal-soal saja. Tindakan awal yang diambil. Okay, permohonan untuk ditekalkan tahap kerahsiaan. Okay, kalau katalah kita panggil orang yang kena tuduh tadi, kita tanya ke orang yang buat-buat ni. Okay, tak kalau saya bagi tahu awak yang buat-buat, kalau kata dia tak okey, kita jangan bagi tahu orang yang kena tuduh tadi. Maksudnya kita buat siasatan secara tertutup. Okay, next. Maklumat tambahan yang berkaitan sama ada tentang siasatan dan kejadian. Saluran pelaporan yang diberi. Jadi setiap apa kita panggil, kalau macam saya kan, biasalah logistik kan, saya ada satu folder dekat dalam saya punya FB Iran. Saya ada simpan kesalahan disiplin, tapi fail ini only me, dengan doa supaya tidaklah hack oleh sistem. Sebab tak ada apa pun, cuma ada nampak kan, bila nampak ada video-video yang kesan-kesan, gambar-gambar benda, gambar video, gambar TikTok, bukan gambar video TikTok tu saya download. Okay, ini saya akan simpan dalam folder tu. Kalau macam ada apa-apa argument kemudian hari, saya akan keluarkan. Okay, untuk simpanan lah. Kalau macam benda fizikal, saya akan ambil gambar, saya akan ambil dan simpan. Folder itu only me, saya seorang je boleh buka. Jadi orang lain kalau nak buka MP saya boleh, tak ada masalah, tapi takkan nampak file. Okay, next, tindakan perundangan. Okay, kalau kes itu semakin besar dan semakin berat, okay, apakah tindakan perundangan? Okay, penyelesaian yang dikehendaki oleh mangsa. Sebab itu siasatan perlu dilakukan, sama ada betul ataupun orang yang kena tuduh itu bersalah, ataupun orang yang kena tuduh tu sebenarnya dianiaya saja nak kenakan dia. Ada kes ni saja nak kenakan orang tu, saja nak menyusahkan orang. Okay, jadi kita kena buat siasatan dengan telus lah. Next, ada tak? Okay, catatan tambahan dalam. Okay, tanda-tanda pengesahan, ini yang paling perlu. Okay, bila dia dah kita dah tulis semua siasatan dengan dia. Okay, last sekali kita kena bagi orang tu dekat dia, suruh dia baca puas hati tak dengan catatan yang kita dah buat. Kalau dia rasa dia puas hati, dia perlu tanda tangan sahaja. Macam kita lah ambil hantar report dekat balai, katalah kita nak buat report rumah kena rompak ke apa ke kan. Okay, macam tu lah, kita tak buat pun, kita tak type sendiri, polis tu yang type, betul tak? Kes yang sama, kita tulis,
last kali kita tanda tangan. Yang buat report tu yang tanda tangan, bukannya tu terkait dengan tangan. Okay? Lagi ada tak ada? Okay. Dia ada form dia semua study. Okay, lepas pada ni, doktor nak tambah apa lagi? Semua dah tidur. Sebab orang ni boring. Dah lah kata orang-orang bila type keluar tu perkataan boring keluar. Betul? Sebab dia Google Translate. Sekarang saya ada senario untuk anda semua buat untuk discuss. Boleh? Boleh tak? Okay, saya nak bagikan daripada yang pertama hingga yang ke akhir sana. Jadi dia akan macam ni. Faham? Faham tak? So ikut urutan tu, yang pertama grup ni lah yang akan buat. Okay? Then case senario yang kedua, okay. Senario kedua, senario yang kedua carikan